Selamat sejahtera, saya Shishiwei dari kelas G6.2. Hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan projek inovasi saya. Okey, ini merupakan isi kandungan untuk cadangan projek inovasi saya. Yang pertama adalah tajuk projek, kedua sinopsis projek, ketiga rasional projek, dan rasional projek ini ada dibahagi kepada dua bahagian iaitu masalah dan juga objektif. Yang keempat adalah strategi penyelesaian, seterusnya adalah kajian lepas, yang keenam adalah kepentingan atau keperluan inovasi. Yang ketujuh adalah anggaran kos inovasi, ke-8 adalah penerangan cadangan projek inovasi, dan yang terakhir adalah penutup. Okey, ini merupakan tajuk projek saya. Okey, tajuk projek saya merupakan fun shape. Okey, sebab saya beri nama kepada projek saya kerana saya telah memilih shape iaitu bentuk sebagai tajuk untuk inovasi saya, dan saya letakkan fun di depan shape saya kerana saya rasa shape ini, tajuk shape ini sangat menarik lah, dan MBK akan berasa sangat gembira atau sangat fokus tentang tajuk ini. Dan okey, seterusnya adalah sinopsis projek saya. Okey, Funshape merupakan nama bahan inovasi digital yang saya hasilkan. Dan Funshape ini dihasilkan melalui PowerPoint interaktif. Okey, saya menggunakan PowerPoint interaktif untuk membinakan inovasi saya. Dan kit inovasi dihasilkan bertujuan membantu murid-murid masalah pembelajaran kategori autism tahun 1 tahap sederhana dalam subjek matematik. Dan bahan inovasi ini dapat membantu murid untuk mengecam dan menamakan objek mengikut bentuk asas. Dalam projek saya akan meletakkan bahan-bahan atau meletakkan game, permainan, lagu untuk membantu murid-murid lebih dapat mengecam dan dapat membacakan kata-kata bagi bentuk asas. Dan projek inovasi saya sangat sesuai untuk murid-murid masalah pembelajaran sebab dalam projek saya ada letak audio. Jadi bagi murid-murid yang lemah dalam membaca, dia bolehlah mendengar audio dan tahulah apa yang terdapat dalam PowerPoint interaktif ini. Okey, seterusnya adalah rasional. Okey, rasional. Okey, masalah yang dihadapi adalah murid MBK lemah dalam mengecam objek mengikut bentuk asas. Contohnya, mereka akan macam susah untuk mengecam lah sebab mereka pun lagi tahun 1 dan belum belajar banyak lah tentang bentuk asas. Dan seterusnya, murid lemah dalam menyebut atau membaca perkataan yang ditunjukkan. Sebab ada murid autism, dia lemah dalam membaca, lemah dalam pertuturan lah. Jadi dia pun macam akan mungkin tidak kenal lah mengenali huruf-huruf, dan saya pun dalam inovasi saya akan meletakkan audio untuk membantu dia faham dan membimbing dia bercakap dan membaca perkataan bentuk asas. Dan objektif inovasi ini adalah ingin mengajar murid menyebut objek mengikut bentuk asas dengan betul. Yang kedua, mengajar murid mengecam bentuk asas. Dan yang ketiga adalah melatih ingatan dan pertuturan MBK. Sebab
inovasi saya ada audio, ada game yang macam memory card. Jadi dia pun akan ingat bentuk-bentuk asas dan lagu lah. Saya juga akan letakkan ke dalam inovasi saya dan dia pun seronok lah sebab dia ada muzik kan. Murid MBK suka muzik. Dia pun sangat enjoy, sangat gembira lah uh, dalam inovasi ini. Okey, seterusnya adalah strategi penyelesaian. Okey, isu yang dihadapi adalah MBK lemah dalam mengecam objek mengikut bentuk. Yang kedua, MBK lemah dalam menyebut atau membaca perkataan yang ditunjukkan. Dan mengapa isu ini akan berlaku? Sebab cara mengajar tidak menarik. Kerana guru-guru yang mungkin yang tidak kreatif lah mengajar, dia pun macam mengajar sebiji-biji sahaja macam uh, uh, dia pun hanya tulis apa yang di papan putih dan tidak menggunakan macam BBM atau inovasi digital macam itulah yang menarik dan ini akan menyebabkan murid-murid berasa bosan dan juga mengantuklah di kelas dan lebih tidak mengenali, tidak faham apa yang cikgu mengajar. Dan kedua adalah masalah pemahaman. Okey, bagi murid autism, okey, ada sebahagian mempunyai masalah pemahaman macam dia pun lemah lambat dalam memahami sesuatu. Dan seterusnya adalah masalah pertuturan. Sebab murid autism dia biasanya bersendirian dan kurang bercakap dengan orang lain. Jadi dia pun kalau cikgu ingin dia membaca atau menyebut sesuatu perkataan, mereka pun akan menghadapi masalah. Dan kaedah yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah menghasilkan satu inovasi fun shape. Dan faktor menggunakan kaedah ini adalah elemen-elemen yang terdapat dalam inovasi fun shape ini dapat menarik minat MBK sebab elemen-elemen yang terdapat dalam inovasi itu ada audio, ada animasi, ada lagu, ada permainan lah dan elemen-elemen ini dapat macam bagi murid-murid aktif dan fokuslah kepada inovasi ini. Dan seterusnya, inovasi tersebut dapat membantu MBK untuk mengingat secara mendalam. Sebab murid-murid fokus kepada bahan terdapat dalam inovasi itu. Jadi dia pun dapatlah ingat secara mendalam lah tentang tajuk atau topik atau bahan yang terdapat dalam inovasi itu. Dan seterusnya yang terakhir adalah implikasi. Okey. Pelbagai elemen telah diwujudkan dalam inovasi digital ini. Dan dengan ini, murid-murid dapatlah belajar, murid MBK dapat belajar dengan senang dan cepat kerana mempunyai elemen-elemen digital dan lebih macam bahan multimedia lah. Okey, ini merupakan idea projek. Inovasi fun shape ini merupakan projek yang diadaptasi daripada PowerPoint yang biasa digunakan untuk PDPR atau pembentangan. Biasanya kita akan menggunakan PowerPoint sahaja untuk mengajar atau untuk membentang sesuatu sahaja. Jadi bahan inovasi yang saya gunakan adalah saya telah menambahkan lebih banyak lagi elemen-elemen yang sangat istimewa dan juga sangat special lah.
ke dalam inovasi Funship saya seperti bahan bacaan, lagu, gambar, audio, animasi dan juga permainan. Dan projek adaptasi inovasi Funship diwujudkan kerana MBK lemah dalam mengecam objek mengikut bentuk dan MBK lemah dalam menyebut atau membaca perkataan yang ditunjukkan. Ini mewujudkan sebab kita ingin mengatasikan masalah murid-murid nak ingin membantu murid-murid. Jadi saya pun menghasilkan satu inovasi digital ini. Dan ini merupakan kajian lepas. Kajian lepas yang pertama adalah kajian lepas juga mendapati amalan guru tidak mengutamakan pendekatan belajar sambil bermain dan kaedah tradisional chalk and talk kerap digunakan. Ini telah memberitahu kita bahawa biasanya guru biasa telah kerap menggunakan kaedah tradisional macam chalk and talk, hanya cakap sahaja dan tulis dan minta murid-murid salin sahaja. Dan pendekatan belajar sambil bermain ini kurang dijalankan. Oleh itu inovasi saya ini boleh bagi murid MBK dia belajar sambil bermain. Bermain itu ada kuis, ada kuis dan ada permainan lah. Dan kedua adalah menurut NAMI New Vivid Soul and Lee 2018, bahan digital dapat menyokong peningkatan prestasi murid. Ya, ini telah menunjukkan bahan digital dapat menyokong peningkatan prestasi murid. Kerana murid-murid kuranglah melibatkan diri dan sekolah kurang memberi murid-murid mencuba bahan-bahan digital ini. Jadi murid akanlah berasa excited dan berasa minat terhadap bahan digital ini. Dan seterusnya adalah kajian ini juga disokong oleh Wan Nurul Huda, Wan Abkadir, Nurul Syafiqah Abdullah dan Izan Rosyawati Mustafa 2019 yang menyatakan bahawa hilangnya minat untuk belajar akan mempengaruhi pencapaian murid. Ini telah memberitahu bahawa kalau kita hanya menggunakan kaedah-kaedah yang sangat bosan atau yang tidak dapat menarik minat MBK, kerana MBK mudahlah hilang fokus, mudah bosan dan mereka memerlukan bahan-bahan maujud atau bahan-bahan digital yang sangat atraktif dan sangat fokus kepada yang sangat macam menariklah, dapat menarik minat mereka sebab mereka suka muzik-muzik atau suka sesuatu yang sangat istimewa untuk belajar. Seterusnya adalah kepentingan inovasi. Yang pertama adalah inovasi digital ini dapat menarik minat MBK untuk fokus dalam kelas. Kerana telah mewujudkan elemen-elemen yang tadi saya telah cakap adalah game, lagu dan juga animasi yang akan bergerak semasa PowerPoint interaktif itu sedang dijalankan. Dan murid-murid perlulah pasti akan berasa teruja kerana sangat menariklah benda ini. Dia akan bergerak, dia akan menyanyi, akan mempunyai muzik. Dan kedua adalah dapat memahami bentuk asas dengan mendalam. Contohnya, sebab
dalam video dalam inovasi digital saya, saya telah meletakkan nama bentuk asas dan juga gambar. Dan di sebelah mereka saya telah ada letak audio. Dan audio ini dia boleh klik dan akan menyebutlah apakah perkataan ini. Contohnya segitiga. Dia pun klik audio itu dan audio itu akan bagi tahu dia ini merupakan segitiga. Dan contoh-contoh untuk bentuk asas ini, dia juga ada mengajar contoh segitiga adalah keju dan juga sandwich. Dan dalam contoh itu juga akan ada audio. Jadi dia pun akan memahamilah bentuk asas ini dengan mudah sebab bahan dan elemen yang letak dalam inovasi itu sangat jelas. Yang ketiga adalah mudah digunakan oleh MBK pada bila-bila masa. Contohnya, murid inovasi digital ini sangat mudah digunakan sebab dia pun ada hanya klik sahaja dan ada back home, ada next, ada yang game itu boleh main lah banyak kali, boleh reset. Macam tu senang digunakan oleh MPK pada bila-bila masa. MPK pun boleh balik rumah atau main di rumah di bawah bimbingan ibu bapa pun okey, bagi mereka bermain pun okey. Dan keempat adalah dapat memupuk interaksi murid dengan guru. Contohnya, semasa murid sedang main, guru akanlah berdiri di tepi murid, akan tanya murid MBK, okey tak? Boleh main tak? Seronok tak? Macam itulah. Jadi, murid MBK akan menjawablah soalan, akan mempunyai interaksi dengan guru. Macam, cikgu seronoklah inovasi ini. Itu sahajalah. Dan kalau murid-murid tak faham, guru boleh membimbing mereka untuk macam mana menggunakan, dan itu merupakan kepentingan inovasi yang keempat. Ini merupakan anggaran kos inovasi. Yang telah digunakan untuk inovasi ini adalah penggunaan internet dan kos yang telah digunakan adalah RM10. Dan RM10 ini digunakan sebab banyak hari telah menghasilkan kos inovasi ini dan perlulah mencari maklumat-maklumat atau video-video game yang perlu dicarilah dalam internet lah. Jadi pun sebab menggunakan banyak hari dan banyak masa, jadi kos pengguna internet telah menjadi RM10. Dan seterusnya, ini merupakan penerangan cadangan projek inovasi saya. Ini merupakan muka pertama, laman utama bagi bahan inovasi saya. Dan selamat datang ke Funshape. Dan ini merupakan shape bentuk asas yang akan diajar. Ada bulatan, ada segi 4 dan juga segi 3. Seterusnya, bagi cadangan bagi projek inovasi saya, telah mempunyai bahan bacaan. Terdapat perkataan dan contoh objek mengikut bentuk asas. Ini merupakan segitiga dan segitiga ini merupakan perkataan dan ini merupakan contoh objek. Contoh segitiga ini keju dan juga sandwich. Ini merupakan contoh objek dan ini telah direka dengan jelas dan ringkas. Yang ini yang untuk segitiga saya letak di satu slide dan yang untuk contoh segitiga ini saya letak di slide yang seterusnya sebab saya tak mau letak bersama sebab nanti akan tengok macam sangat keliru lah bagi murid MBK. Dan seterusnya, penerapan audio dan juga gambar.
audio ini boleh ditekan dan akan keluar sebutan bentuk asas. Okey. Kalau kita tekan audio ini, okey, dia akan bagi tahu kita lah, okey, ini keju. Kita tekan dan ini akan menunjukkan keju. Dan gambar akan diletakkan bersama audio. Yang ini akan diletakkan bersama audio. Senang murid MBK melihat dan mendengar dan memahami. Okey, yang ketiga adalah yang ketiga adalah lagu bentuk asas. Okey, ini merupakan lagu yang saya letak dalam bahan inovasi saya, inovasi digital saya. Dan lagu ini akan ditayangkan selepas bahan bacaan diberi. Dan tujuan adalah untuk membantu murid-murid ingat dengan masa yang panjang. Okey, selepas tadi slide ini yang telah ditunjukkan. Okey, ini merupakan bahan bacaan dan kemudian saya akan letakkan lagu ini dan lagu ini akan bagi murid aktif lah, seronok. Oh, ada lagu dengar. Dia pun sangat excited dan dapat ingat lah, ini bulatan, ini segi empat. Macam itu untuk tujuan lah lagu bentuk asas ini diletakkan. Dan animasi, okey, animasi ini akan diletakkan dalam laman utama, bahan bacaan dan juga permainan. Okey, ini merupakan animasi yang diletakkan dalam laman utama dan burung ini dia akan terbanglah sebelum murid tekan mula kepada inovasi digital ini. Dan yang untuk tupai ini, okey, tupai ini dia telah diletakkan dalam bahan bacaan. Dan tupai ini akan bergerak lah macam ada bergerak. Murid-murid pun tidak akan tengok dengan lama dan akan mudah bosan lah. Dia pun sangat aktif dan sangat fokus. Dan okey, tujuan adalah untuk menarik minat MBK. Okey, yang terakhir adalah permainan interaktif. Okey, terdapat beberapa jenis permainan telah dihasilkan dalam inovasi digital ini. Contohnya, salah satu permainan adalah memory game. Okey, ini merupakan memory game dan memory game ini merupakan belakang kad tersebut dan ini merupakan isi atau kandungan dalam memory game ini. Okey, murid akan tengok bentuk-bentuk asas ini dulu. Selepas mereka telah tengah ingat atau telah lihat, okey, dia pun tekan start dan selepas dia tekan start atau mula, okey, dia akan tukarlah menjadi ini dan bagi murid cuba cari, cuba ingatlah menggunakan ingatan mereka untuk tekan atau kalau murid tekan salah boleh tekan baliklah. Kalau dia tekan yang pertama dan yang kedua, okey, tak dapat match, dia pun boleh tekan balik dan carilah apa yang dapat match lah dengan bentuk-bentuk tersebut. Dan selepas dia siap main, okey, dia pun bolehlah kalau dia nak main lagi, boleh tekan reset lagi, boleh main dengan sekali lagi. Dan okey, ini merupakan dan yang terakhir adalah penutup. Okey, kesimpulannya inovasi ini dapat membantu MBK untuk mengecam dan menamakan objek mengikut bentuk asas. Inovasi ini amat berguna untuk sesi PDP ataupun lepas kelas dan MBK boleh cuba bermain dan belajar sendiri kerana inovasi ini agak mudah untuk digunakan. Okey, dalam inovasi saya, okeylah, memang mudah digunakan sebab dia telah ada tunjuk banyak button-button dan murid-murid hanya tekan button dan okey, dia pun boleh jadi bagi sebagai contoh lah, kalau dia tekan contoh game, dia pun akan pergi ke halaman game itu. Dan
Dan murid-murid pun bolehlah cuba selepas kelas di rumah. Kalau ada masa lapang, murid boleh mainlah. Bagi lebih ingat lagi apa yang terdapat dalam inovasi digital ini dan murid akan senang atau akan lebih mengingatlah apa yang telah belajar dalam inovasi digital ini. Dan ini merupakan rujukan saya dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.